Semuanya licin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama saya Ahmad Nazari Muhammad Yusof dalam berita IKIM. Kementerian Pendidikan KPM akan menyelesaikan masalah kekurangan guru di semua negeri sebelum sesi persekolahan baru bermula pada bulan Mac depan. Sehubungan itu, menurut Menteri Bertanggungjawab Fadlina Siddiq, sebelum ini pihaknya mengumumkan akan mengisi 50% daripada anggaran jumlah 3,000 kekurangan guru di negeri Sarawak menjelang bulan Mac sebagai langkah awal menyelesaikan isu berkenaan di negeri itu. Dalam perkembangan lain, ketika diminta mengulas mengenai kenyataan beliau agar tiada sekatan dikenakan kepada guru dalam menyuarakan kebimbangan berhubung sesuatu isu menerusi laman media sosial, Fadlina berpandangan bahawa selagi ia bersifat konstruktif, pihak kementerian tiada masalah untuk menerimanya. Pemilikan rumah mampu milik merupakan antara intipati atau hasrat yang diutarakan oleh golongan belia dalam sesi dialog belanjawan 2023 yang diadakan pada minggu lepas. Timbalan Menteri Kewangan 1, Datuk Seri Ahmad Maslan berkata, selain itu mereka juga menyuarakan hasrat agar lebih banyak peluang pekerjaan dapat disediakan bagi memastikan kelangsungan hidup. Seramai 100 pasangan pengantin diraikan dalam Majlis Walimatul Urus Perdana Anjuran Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan Mawib di Dataran Merdeka, Kuala Lumpur. Pada sidang media selepas merasmikan majlis berkenaan, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Haliwal Agama, Datuk Dr. Muhammad Naim Mokhtar berkata, kesemua pasangan pengantin yang diraikan dalam majlis bersempena Karnival Mawib 2023 itu merupakan kalangan asnaf fakir, miskin dan mualaf. Jelas Datuk Dr. Muhammad Naim lagi, kesemua pasangan pengantin itu turut menerima RM2,000 dan separuh salinan pakaian pengantin beserta perhiasan melalui skim bantuan perkahwinan Mawib. Sekian saja berita IKIM untuk edisi 10 pagi ini. Berita seterusnya bakal ke udara pada pukul 2 petang nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam hormat. Laporan berita tadi dari sumber bernama Kapsul Masa. Pada 3 September dalam tahun 1955, persidangan jawatankuasa bebas pembela bahasa Melayu telah diadakan. Persidangan ini telah menghasilkan keputusan penting berkaitan dengan kedaulatan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi negara. Persidangan ini sebelah suara menghantar satu penyata ringkas kepada Raja-Raja Melayu untuk menolak tuntutan kaum Cina agar bahasa Cina dijadikan sebagai bahasa rasmi kerana ianya berlawanan dengan hak asasi orang-orang Melayu di Malaysia. Penolakan ini adalah hasil penyelidikan jawatankuasa mengenai kedudukan bahasa dan orang Melayu berdasarkan kepada sejarah, siasah dan masyarakat. Jawatankuasa bebas pembela bahasa Melayu ini ditubuhkan hasil perjumpaan yang dianjurkan di Kuala Lumpur pada 28 Ogos dalam tahun 1954. Tugasnya adalah untuk menyusun penyata dan mengambil langkah-langkah untuk menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa tunggal di Malaysia. Persidangan ini menjadi wadah perjuangan bagi mendaulatkan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi negara. Petikan fakta ini disediakan oleh Seksyen Dokumentasi dan Penerbitan Arsip Negara Malaysia. Masalah pendengaran dalam kalangan kanak-kanak. Adakah anda yakin anak anda boleh mendengar dengan baik? Masalah pendengaran adalah kecacatan yang tidak kelihatan dan kurang disedari sekiranya berlaku dalam kalangan bayi dan kanak-kanak. Ketahui status pendengaran anak anda melalui ujian saringan pendengaran. Ujian saringan pendengaran boleh dilakukan untuk semua peringkat usia seawal kelahiran. Ianya mudah, pantas dan tidak menyakitkan. Pengesanan dan pemulihan awal dapat membantu perkembangan pendengaran, pertuturan dan minda anak anda. Ibu bapa, bantulah anak anda. Jangan berlengah. Peka dengan deria pendengaran anak anda. Kunjungi fasiliti kesihatan berhampiran yang menawarkan pemeriksaan pendengaran. La ilaha illallah wahdahu
وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. Sajian rancangan terbaik dengan pelbagai pengisian maklumat ilmiah yang bermanfaat seperti Persona di Zahra, Syara & Ikim, Syariah dan Perundangan, Emas & Ikim, Kelvin Bertanya, Islam dan Sains, Tahsinul Ibadah, Resolusi, Tarbiyah, Tadabbur dan Bacaan Surah Al-Kahfi. Bersama Syafiq Saleh, hanya di Ikim, Inspirasi Inforia Islami. Selami ilmu untuk kehidupan kita seharian bersama Syafiq Saleh di Aspirasi 10.1. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada anda. Alhamdulillah kita buka tirai untuk pertemuan Aspirasi 10.1. Bertemankan saya Syafiq Saleh untuk edisi hari ini, hari Isnin 30 Januari 2023 bersamaan 8 Rejab 1444 Hijriah. Terima kasih kepada Luke dan Pian yang pun temankan sahabat-sahabat pendengar sebentar tadi, dan saya nak ambil alih konti lah kan, ambil alih mikrofon ni kan untuk teruskan lagi bincang-bincang bicara kita dengan penuh ilmiah. InsyaAllah pada hari ini akan kita bawakan pengisian yang baik-baik lagi kepada anda. Okay? Dan apapun jua hari ini yang anda lakukan, semoga penuh juga dengan semangat. Dan pagi-pagi macam ni, jomlah kita banyakkan berdoa, banyakkan berzikir, sebut yang baik-baik dan fikir pun yang baik-baik. Semoga pertemuan kita di awal ini akan terus diberkati dan perakhiran kita nanti juga akan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan nak ucapkan juga selamat menduduki peperiksaan SPM buat calon-calon SPM, adik-adik pelajar kita bagi SPM tahun 2022. InsyaAllah apa pun jua kita niat yang baik-baik, baca doa dan tenang-tenang aja. Semoga dalam peperiksaan itu ada kejayaan tu nanti dan semoga dipermudahkan segala urusan. Baik, kita nak teruskan untuk siaran kita di awal ni. Kejap lagi kita ada rancangan Persona di Zahra yang akan kita dengarkan perkongsian oleh Ustaz Muhammad Abdullah Al-Amin. Tonton di Facebook dan juga di YouTube IKIM Media. Kita buka tirai dahulu, okey? Jom kita nak berhibur bersama dengan Damai and Friends. Lagunya Syukur Selalu. Jom ucapkanlah Alhamdulillah, syukur banyak-banyak. Semoga Allah tambah lagi nikmat kita. Kekal setia di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Bukalah hati, bukalah minda, terima seadanya walau tidak sempurna. Baik buruk, cantik dan hodoh, semua serupa, semua ciptaannya. Bersyukur dengan apa yang ada, jangan pula kufur
banyakkanlah berkata Alhamdulillah. Syukur padanya. Alhamdulillah. Bukalah hati, bukalah minda, terima seadanya walau tidak sempurna. Baik buruk, cantik dan hodoh, semua serupa, semua ciptaannya. Tidak kira di mana jua, walau miskin ataupun kaya, ikhlaskan hati ini, ucap syukur, banyakkanlah berkata Alhamdulillah. Susah dan senang kita bersyukur, tak kira masa walau sesaat, sebagai hamba pada penciptanya, katakan syukur mengharap ridhonya. Bersyukurlah kita kepadanya atas kurniaan nafas darinya. Jangan mengeluh, jangan mengutuk, tiada berkuasa, siapalah kita. Bukalah hati, bukalah minda, terima seadanya walau tidak sempurna. Baik buruk, cantik dan bodoh, semua serupa, semua ciptaannya. Bersyukur dengan apa yang ada, jangan pula kufur padanya. Ikhlaskan hati ini, ucap syukur, banyakkanlah berkata Alhamdulillah. Syukur padanya. Alhamdulillah. Radio IKIM, platform pemasaran halal nombor 1 di Malaysia, menjemput para peiklan mengembangkan perniagaan anda melalui pemasaran dan peiklanan IKIM Platform Halal 2023 pada 30 dan 31 Januari 2023. IKIM Platform Halal 2023 menawarkan ruang iklan dengan harga serendah RM40 untuk anda, tertakluk terma dan syarat. Pakej adalah terhad. Sertai seminar pemasaran dan peiklanan IKIM Platform Halal 2023 supaya produk anda lebih bersedia dalam menuju hub halal dunia. Untuk keterangan lanjut, hubungi 017-858-7765, 019-254-8434 atau 019-657-6127. Jumpa anda di IKIM Platform Halal 2023. Ayo bersama-sama dalam infak pembinaan Masjid Kampung Sungai Pusu Gombak. Percayalah, sesungguhnya tidak akan berkurang harta dengan melakukan sedekah. Anda terus boleh berinfak melalui laman sesawang masjidsungaipusu.com atau ke akaun Bank Islam 1416-2011-000520. Jom infak.
Ketahui bila segmen-segmen kegemaran anda akan ke udara di Radio IKIM. Layari www.ikim.my dan klik di ruangan radio. Terdapat juga info-info menarik mengenai personaliti Radio IKIM. IKIM, Inspirasi Euforia Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kembali bersama untuk pertemuan Aspirasi 10.1. Saya Syafiq temankan anda pada waktu ini seperti biasa nak teruskan lagi rancangan kita yang kita bawakan di setiap hari Isnin pagi. Kita ada rancangan Pesona di Zahra. Jom sama-sama tonton sekarang di Facebook Live IKIM FM dan juga di YouTube IKIM Media. Anda boleh juga tanyakan persoalan, pertanyaan, okey? Boleh hantarkan ke talian WhatsApp konti 01129004 dan juga letakkan soalan pertanyaan anda di ruangan komen Facebook dan juga di YouTube IKIM. Baik, terus nak mengalu-alukan tetamu kita yang dah pun bersedia di talian ketika ini, iaitu kita nak bersama lagi dengan Al-Fadhil Ustaz Muhammad Abdullah Al-Amin yang dah pun bersedia di situ. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bila apa khabar Ustaz? Bagus, Alhamdulillah. Bagus. Syukur, Masya Allah. Terima kasih Ustaz. Masih lagi ada ruang untuk teruskan lagi Ustaz bola bicara kita pada pagi ini. Katanya Ustaz baru saja dah landed. Tiba dari Terengganu Ustaz. Masya Allah. Ya, baik. Dan Alhamdulillah Ustaz. Dan seperti biasa Ustaz, dalam tema kita kali ini, masih lagi kita nak belajar dan mengetahui tentang tajuk kita iaitu mengenal watak. Di mana Ustaz dah berikan kepada kita apa itu orang mata, orang telinga, kan, orang akal. Dan jom nak teruskan lagi Ustaz, bagaimana yang kita boleh kenal diri kita untuk dapat peningkatan apa yang kita boleh buat dalam kehidupan kita ini, insyaAllah. Silakan Ustaz. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa man nasaru wa ala. Yang dirahmati Allah, DJ Syafiq, saya kepada seluruh ibu-ibu, akak-akak, ayah-ayah, serta abang yang saya sayangi dan saya doakan dengan kebaikan sekalian. Pertama, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dapat kita menyambung kembali perkongsian kita dalam mengenal diri kita dan untuk kita senang berinteraksi dan berkomunikasi kepada orang lain. Okey. Mungkin saya akan ulang balik untuk mereka asas ini. Maksudnya sebelum kita akan study ataupun kita akan maknanya kaji yang lebih lanjut lagi, iaitu orang umumnya boleh dibahagikan kepada 4 watak. Jadi pertamanya kita panggil sebagai orang mata. Orang mata ni apa? Dia action oriented. Okay? Orang mata ni biasanya dia nak cepat-cepat. Orang mata ni dia akan biasanya maknanya dia bergerak dulu baru dia faham. Kan? Maknanya orang mata ni dia orang akan anggap dia macam kalut, nak cepat-cepat. Kan? Orang mata ni dia maksudnya dalam struktur ataupun jadual dia agak rimas sikit. Kan? Maknanya dia lebih fleksibel. Orang mata ni boleh terjah-terjah. Contoh macam boleh tak jom macam tu. Okay, yang keduanya adalah orang akal. Orang akal ni dia adalah objective oriented. Maknanya semua perkataan, semua perbuatan dia kena tahu kenapa nak perlu buat. Dan orang akal ni dia kena tahu. Dan orang akal ni biasa ciri-cirinya maknanya mulutnya agak sinis. Okey, maksudnya orang akal ni biasanya dia kena maksudnya tahu, dia selalu akan tanya kenapa perlu buat macam ni, kenapa perlu buat macam ni. Sebab memang naturally dia kena tahu why, kenapa. Kan? Kemudian yang ketiganya orang telinga. Orang telinga ni dia adalah information oriented. Dia kena ada maklumat. Biasanya kita tengok orang telinga ni dia kemas, kan? Dia agak kemas. Kemudian dia agak lebih teliti. Dia yang kalau beli barang tu dia akan lebih cerewet. Sebab itu naratif bahawa orang perempuan lebih cerewet tidak. Kalau dia kata orang lelaki tu orang telinga, maka dia akan lebih cerewet daripada orang perempuan. Kan? Kalau orang perempuan tu mata. So maksudnya dia memang sebenarnya watak sebenarnya. Yeah. kita kata orang perempuan cerewet tak? Tidak semestinya. So maksudnya dia lebih teliti. Yeah. Okay, dan yang keempat adalah maknanya orang hati. Orang hati ni dia adalah inner oriented. Maknanya dalaman dia. Kan? Orang hati ni antara dia punya kelebihan dia, dia berfikir bagi pihak orang. Kan? Kalau kita kalau dia fikir positif, kenapa tu nak air kot, maka datang air. Okey?
Maknanya dia akan fikir orang kalau fikir positif. Tapi kalau dia fikir negatif, dia akan fikir diri dia. Contoh dia tengok orang, dia kata, itu nak mengurat akulah, maka dia akan bina dinding. Okey. Dia berfikir bagi pihak orang. Dia bukan fikir orang, fikir bagi pihak orang. Okey. Jadi keempat-empat ini, dalam Al-Quran surah Az-Zukhruf. Okey, nanti kejap lagi, salinkan surah dia, salinkan ayat dia. Allah Subhanahu Wa Taala menyebut surah Az-Zukhruf ayat 32. Maka surah Az-Zukhruf ayat 32 panjang ayat ini. Allah Subhanahu Wa Taala menyebut a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ahum yaqsimuna rahmat rabbik nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayatid dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat liyattakhidha ba'duhum ba'dan sukhriya wa rahmatu rabbika khairum mimma yajma'un. Allah Subhanahu Wa Taala menyebut dalam surah Az-Zukhruf, apakah mereka membagi bahagi rahmat Tuhanmu hanya pada satu pihak saja? Kami telah menentukan antara mereka kehidupan mereka di dunia dan di akhirat. Dan kami meninggikan sebahagian mereka atas sebahagian yang lain beberapa darjat agar sebahagian mereka dapat melengkapi sebahagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Jadi maknanya, dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala menyebut bahawa kadang-kadang kita yang orang ni tak guna, orang ni tak bagus, tapi semua orang sebenarnya maknanya melengkapi antara satu sama lain. Contoh, katakan kalau satu kumpulan tu orang telinga bagus, kerja detail, tapi tak bergerak-gerak. Bila nak start, maknanya susah nak start. Tapi kalau dia kata dalam tim tu ataupun dalam kumpulan tu, orang telinga buat benda detail, orang mata menggerakkan, mana bagus. Saya diminta untuk mengkaji pengasas rumah-rumah kebajikan di sebuah negeri. 70 pengasas rumah kebajikan. 70 pengasas rumah kebajikan. 64 adalah orang hati. Sebab orang hati ni kan orang yang fikir bagi pihak orang. Kalau fikir positif, dia fikir orang kan. Orang hati ni kan. Dia dipanggil people oriented juga. Selain daripada inner oriented, dia memang kemanusiaan orang. 64 adalah orang hati. 3 orang mata. 3 orang akal. Okey. Jadi orang telinga di sebuah negeri ini tidak ada maknanya mengasaskan rumah kebajikan, tapi dia menjadi orang kedua yang sangat bagus membantu. Sebab memang orang telinga kan dia memang detail, boleh kira-kiraan dia. Jadi bila saya study, maknanya oleh kerana dia detail, maknanya nak menggerakkan tu dia agak risau. Boleh ke ni? Cukup ke bajet ni? Boleh ke? Tapi orang mata buat je. Orang akal dia okey, kenapa kita perlu buat benda ni? Orang hati memang ada kesiannya kan, maka dia buat. Jadi maknanya dalam surah Az-Zukhruf ayat 32 ni Allah sebut wa rafa'na ba'dhum fawqa ba'd. Allah angkat sebahagian kamu maknanya darjat daripada sebahagian. Maknanya setiap orang ada kelebihan dia. Betul. Kita tak boleh ukur semua orang sama. Sebab orang ada kelebihan dia. Contoh katakan dalam bab PR maknanya bahagian orang depan, relationship, maksudnya perhubungan, bahagian marketing dan sebagainya. Orang mata sangat bagus. Sebab dia memang redah je. Orang mata kan bagus kan. Tapi kita tak. Dia boleh apa? Dia boleh kita gerak tak je kan. Dia boleh redah je. Boleh gerak. Kalau appointment katakanlah 2 minggu lagi, kalau orang telinga tunggulah 2 minggu. Tapi orang mata kalau appointment 2 minggu tapi cuba je redah je lah. Mana tahu dapat. Tapi dalam bab pendetilan bukan kekuatan orang mata. Orang mata tak ada kekuatan di situ. Sebab itu dalam maknanya kajian forensik insan maknanya saya tengok orang yang kelulusannya accountant. Accountant dengan data, numbers dan sebagainya. Sebab di negara kita ni kita masuk universiti tidak ukur dengan watak, diukur dengan kelulusan. Contoh. Jadi maknanya orang yang kelulusannya adalah accountant, maknanya auditor dan sebagainya, sangat bagus adalah orang telinga. Orang telinga itu kan numbers, detail dan sebagainya kan. Tapi ada juga accountant orang mata. Ada juga accountant orang mata. Jadi maknanya
Walaupun accountant orang mata, bagus, kelulusannya bagus, dia lulus dalam accountant dalam universiti. Tetapi untuk pekerjaan accountant, dia tidak akan sedetail seperti mana orang telinga accountant. Dia tak akan sedetail. Jadi maknanya, orang ni dia ada kelebihan-kelebihan dia. Sebab tu kita tak boleh nak ukur semua orang sama. Contoh katakan hari ni, contoh kita kenal, maknanya suami kita orang mata. Contoh kita ni orang telinga, kita ni akak-akak, ibu-ibu lah kan ni contoh kita ni maksudnya kan. Okey. Kita nak mengharapkan untuk dia katakan jom pergi cuti, kita tempat hotel yang bagus. Bukan kekuatan dia di situ. Mungkin dia akan terlepas pandang, tempat hotel serapan tak ada serapan maknanya mungkin terlepas pandang. Jadi kalau kita sebagai orang telinga ada idea, suami ada idea, pendetilan sebagai orang telinga kita. Maksudnya, nampak tak Allah kata, warafa'na ba'dahum fawqa ba'din. Dan kami hari ini mengangkat sebahagian kamu daripada sebahagian yang lain. Kalau kita faham benda ni, maka kita akan menghargai semua orang yang ada di keliling kita. Dan kalau dia kata kita meletakkan, dalam hadis Nabi SAW sebut bahawa kalau kita meletakkan satu tugas, tidak kena pada orang itu, fantazirus sa'ah, maka tunggulah saat kehancuran. Kenapa dalam hadis ini Nabi SAW sebut? Maknanya Nabi SAW menyebut letakkan satu tugas tu kena dengan orang dia. Kalau kita cerita pada hari ini mengenai maksudnya forensik insan ataupun mengenai pelbagai manusia, orang ni ada kelebihan-kelebihan dia. Kita letak orang tidak kena kepada tempat dia, maka dia tidak akan boleh betul-betul berpotensi, bergelanggang dengan sebaik-baik mungkin. Sebab tu kita kena kenal. Kita kena kenal perbezaan orang. Minggu lepas, tahun lepas tema kita pengurusan emosi. Kita bincang maknanya 4 warna emosi. Tahun ini watak. Nanti lepas beberapa kali kuliah, saya akan cerita gabungan watak dan emosi. Itu lagi menarik lagi menarik kan. So maksudnya, lepas tu kalau boleh jangan terlepas kita punya perkongsian kan. Jadi insya-Allah kita berhenti dah sebentar. Saya nak kongsi kejap lagi macam mana nak berkomunikasi dengan orang mata. Sebab cara tak sama. Macam mana nak berkomunikasi dengan orang telinga, macam mana nak berkomunikasi dengan orang akal, dan macam mana nak berkomunikasi dengan orang hati. Dia ada teknik dan caranya. Kita bertemu sebentar lagi. Tunggu. Suspense Ustaz. Allahu Akbar. Suspense betul. Kita akan sama-sama hayati kejap lagi bagaimana pecahan-pecahan tersebut, dan itu kita nak fokus kepada komunikasi. Mungkin ada isterinya orang akal kan, suaminya orang mata contoh. Bagaimana nak memberikan keserasian dan jaga cara berkomunikasi di situ, insya-Allah. Baik, kita nak berehat seketika dan jangan ke mana-mana. Bagi anda yang terus kekal berada di platform media sosial, teruskan berada di situ. Dan boleh hantarkan soalan pertanyaan menerusi ke talian WhatsApp konti 0129 004 004. Kita berehat seketika, kembali selepas ni. Kekal di Radio IKIM. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 3 perkara apabila terdapat pada diri seseorang, ia merasai kemanisan iman. Siapa yang cintanya kepada Allah dan Rasulnya lebih daripada cintanya kepada yang lain. Siapa yang cintanya kepada orang lain hanya kerana Allah dan bukan kerana suatu tujuan duniawi, dan ia membenci kembali kepada kekufuran selepas Allah menyelamatkannya daripada kekufuran, sebagaimana bencinya akan dicampakkan ke dalam api. Riwayat Muslim.
untuk kita mendapat ataupun untuk kita bangun dalam keadaan yang baik itu bergantung kepada bagaimana cara kita mulakan tidur. Kita boleh sebutkan antara perkara yang perlu dan sangat-sangat kita kena jaga adalah ketika mana nak tidur. Mulakan tidur kita dengan berwuduk. Mulakan tidur kita dengan berwuduk. Itu aturan yang mesti dan tidak boleh tidak kita cuba praktikkan dalam kehidupan kita bersama keluarga. Sebelum tidur, pesan pada diri kita, anak isteri kita supaya berwuduk dahulu sebelum tidur. Kenapa? Kerana wuduk inilah nanti menjadi penjaga kita ketika mana kita tidur. Malaikat jaga kita ketika tidur. Bahkan dalam riwayat menyebutkan orang yang tidur dalam keadaan berwuduk sebenarnya rohnya beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita nak sebut bila kata nak tidur ambil wuduk, maksudnya orang nak tidur perlu persediaan. Macam mana orang nak masak, semua kena ada persediaan. Tidur pun ada persediaan. Maka jangan kita tidur kat mana-mana sempat, sambil tengok TV tertidur, sambil dengar kuliah IKIM pun tertidur, kan? Jadi perlu persediaan. Bila nak tidur tu kena buat persiapan. Mulakan dengan berwuduk. Kemudian kita kebas-kebas dulu kita punya katil. Takut ada mungkin anak kita main barang-barang mainan dia yang tajam-tajam, boleh membahayakan kita juga. Kemudian tidur di atas lambung kanan. Tidur di atas lambung kanan. Disebutkan lagi dalam kita ada apa lagi? Kita maafkan orang lain sebelum kita tidur. Sebab apa? Tidur yang baik ni bukan hanya tidur yang lama, tetapi tidur yang rohani kita juga tenang. Ni kalau kita membawa permusuhan kita, dendam kesumat kita, marah kita pada orang masa tidur, maka jiwa kita tetap berat. Jadi maafkan orang lain. 1 jam setiap hari membangun motivasi diri. Dengarkan alunan ayat suci Al-Quran, zikir serta selawat yang menenangkan dan seruan azan dalam Renungan Hikmah setiap hari 7 hingga 8 malam di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Alhamdulillah, kembali lagi bersama saya Syafiq dalam pertemuan Aspirasi 10.1 dan kita berada di rancangan Pesona di Zahra bersama-sama dengan tetamu kita iaitu Al-Fadhil Ustaz Muhammad Abdullah Al-Amin. Kita bincang nak teruskan lagi dengan tajuk Mengenal Watak. Okey, dan anda boleh sama-sama tonton sekarang di Facebook Live IKIM FM dan juga di YouTube IKIM Media. Alhamdulillah, kita masih lagi bersama Ustaz Muhammad. Dan Ustaz, jom nak teruskan lagi Ustaz bagaimana kita nak zoom in kan kepada orang mata, orang akar, orang telinga, orang hati dalam sudut komunikasinya pula Ustaz. Kalau dalam keluarga kita kan, suami isteri ni orang mata, ni orang akal, macam mana nak berkomunikasi? Silakan Ustaz. Okey. Dalam bab komunikasi ni kita akan pecahkan maknanya kepada 2 bab bab sehari ni, minggu ni maknanya, dan satu lagi minggu saya akan cerita part 4 terus, tapi maknanya sebab cara komunikasi ni dah ada banyak maknanya minggu depan kita akan kongsikan part 2 maksudnya bahagian 2 berkomunikasi. Okey, jom kita teruskan maknanya okey, sekarang ni bila kita yang penting sekali adalah ibu-ibu, kakak, sedang penonton, sedang pendengar yang saya doakan dan kebaikan sekalian adalah kita ada kemahiran dulu tengok apa tu orang mata, apa tu orang telinga, apa tu orang hati, apa tu orang akal. Itu benda yang pertama sebab bila kita faham benda tu, dia empat-empat ni ada kat diri kita. Maknanya susunan tu at least nombor 1, nombor 2 mungkin dia mata ke telinga, dia mata ke hati, dia mata ke akal. Ada perbezaan-perbezaan. Tapi yang penting yang pertama tu mata tu dulu. Okey. Kalau kita tengok orang mata, macam mana cara nak berkomunikasi dengan orang mata? Okey. Pertama sekali kita kena set dekat kita punya pemikiran bahawa orang mata ni action oriented. Orang mata ni memang dia adalah maknanya berdasarkan tindakan. Bercakap dengan orang mata jangan melerit-lerit. Bercakap dengan orang mata kena cepat-cepat, straight to the point. Okey, kalau dia kata kita orang telinga, kita kan berpotensi untuk detail, kan? Kita sediakan katakan kita kerja ke, kalau kita nak berjumpa dengan orang, dengan klien ke apa sebagainya, kita nak detail. Kita bercakap itu sangat membuatkan orang mata terseksa sebab dia nak cepat. Berbual dengan orang mata bagus by nombor. Contoh kata kita ada jumpa orang mata, kita cakap bang, saya nak cakap 3 benda. Sebab dia tahu, 3 benda, dia tak lama. Taklah kita cakap sebenarnya kan saya ni itu kan saya nampak tapi kan saya
kau nak apa sebenarnya ni? Okey. Orang mata bagus by nombor. Okey. Okey. So jadi maknanya mana? Jadi mana dia tahu tak banyak. Jangan melirik-lirik. Itu gaya maknanya gaya bercakap orang mata, komunikasi pada orang mata ya. Okey, saya nak cakap ini by nombor sangat bagus. Okey. Okey. Kemudian memahami. Orang mata ni kadang-kadang dia ada respon spontan. Okey, respon spontan. Maksudnya orang mata ni dia akan ada respon spontan, dia akan dulu. Contoh kalau hari ni kalau isteri kita orang mata atau suami kita orang mata, dia kan macam bang boleh tak kita mana boleh awak ni pening kepala lah. Jangan ambil hati pada 4 minit perbualan pertama dengan orang mata. Dengarkan aja. Okey, saya ulang balik Jangan ambil hati pada 4 minit pertama perbualan orang mata. Dengarkan saja. Sebab dia ada respon spontan dia. Dia akan, Allah tak boleh lah, susah lah, apalah. Baru dia fikir, boleh jugalah. Itu orang mata. So, dia ada respon spontan. Okay? Dia kalau dengar berita apa-apa, kalau dia tak pandai kontrol, dia akan mudah reflect. Itu sebab tu kadang kalau siapa-siapa orang mata di depan saya, kena ada kemahiran untuk kontrol. Sebab orang mata dia ada berpotensi untuk ada respon spontan. Dia akan dulu apa semua. Macam ni Okey. Kemudian memahami kadang-kadang setengah-setengah orang mata, ini kebanyakan orang mata. Orang mata ni good pada memulakan sesuatu. Sebab dia action oriented, dia adalah pergerakan. Saya kaji gaya bisnes orang mata. Orang mata yang paling banyak bisnes. Buat ni sebab idea dia sangat banyak. Okey. Tapi kadang-kadang kalau dia tidak dibantu oleh orang telinga ataupun orang ada orang akal contohnya, dia boleh memulakan sesuatu tapi susah nak menghabiskan. Ini banyak. Cuba kita refleksi. Sedang pendengar refleksi anak kita. Kejap-kejap buat bisnes tayar, kejap-kejap buat bisnes itu, kejap-kejap bisnes tapi tak habis contohnya. Dia beza dengan orang telinga, beza dengan orang akal. Dia memang satu tu je. Selesaikan satu-satu. Orang mata banyak macam tu. Contoh macam kalau kita tengok tokoh-tokoh jutawan bilioner di dunia. Contoh macam banyaklah contoh orang yang memang bisnes yang tak ada kena-mengena. Contoh macam ada airline, tiba-tiba ada recording station, tiba-tiba ada macam tu. Jadi maksudnya itu gaya tak cakap orang mata. Jadi orang mata ni dia ada respon spontan. Kadang-kadang dia susah nak habiskan kerja dia. Kalau dia tak bentuk dan tak faham dia punya cabaran di situ. Okey. Nak berkomunikasi dengan orang hati. Okey. Jadi hari ni orang hati. Okey. Orang hati ni ibu-ibu kakak ayah saya sekalian, pertama kita kena faham dia adalah inner oriented. Dia ada dalaman. Dalaman sangat penting bagi orang hati. Okey. Kalau dalaman dia tak okey, semua tak okey. Okey. Sebab tu mood sangat penting bagi orang hati. Dia ini oriented. Okey. Kemudian orang hati ni biasanya dia cepat tersentuh. Sebab itu kalau nak bercakap dengan orang hati agak berlapik. Orang mata okey. Orang mata ni dia boleh cakap terus terang saja. Tapi orang hati kena berlapik. Dan kadang-kadang orang yang tak biasa berlapik dia akan rimas. Tapi itulah cara berkomunikasi dengan orang hati. Itu kena faham. Sebab nak bercakap juga tidak sama bagi setiap orang. So maksudnya dia ini orang tu. Kena cakap baik-baik. Kalau perlu beralas. Kalau perlu berkias. Dan orang hati biasanya dia akan nampak sisi negatif dulu. Maknanya negatif dulu. Maksudnya kalau ada satu benda dia akan nampak sisi negatif dulu. Dia ni betul. Dia nak ambil kesempatan. Dia nampak sisi negatif dulu. Sebab itu kalau kita tengok dalam Al-Quran Allah SWT sebut ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsm. Orang-orang beriman jauhilah kamu daripada sangka-sangka kerana kebanyakan sangka-sangka itu mendatangkan dosa. Kebanyakan yang ada bersangka-sangka ni kelemahan ni ada pun cabaran adalah orang hati. Sebab dia berfikir bagi pihak orang. Dia berfikir bagi pihak orang jadi dia banyak sangka-sangka. Itu kelebihan bagi orang hati. Tapi ada kekuatan dia. Sebab bila dia fikir bagi pihak orang, keputusan dia adalah banyak kemanusiaan. Lepas tu kadang-kadang keputusan bagi orang mata kadang-kadang tak kemanusiaan tau. Dia nak buat, dia buat je. Jadi maksudnya itu antara kelebihan. Dan kita kena faham, satu cabaran bagi orang hati adalah
dia susah nak cakap tidak. Susah nak cakap tidak. So maksudnya orang hati ni kadang-kadang dia nak cakap tidak tengah susah. Sebab itu kalau saya maknanya menasihati orang hati, saya kata akak kena belajar ataupun abang kena belajar untuk cakap dua benda. Satu, belajar cakap tidak. Satu, belajar cakap lantak. Tidak dan lantak. Okey. Perkataan ini tidak boleh diajar kepada orang selain orang hati. Orang mata tak boleh diajar. Sebab orang mata naturally dia ada untuk tidak dan lantak tu. Lantak lah, dia ada. So kalau nanti kita ajar benda tu pada orang mata, dia akan 2 kali, 3 kali lantak. Lantak nasib kau lah. Jadi tak bagus. Ini hanya untuk orang hati saja. Dia kena belajar untuk cakap tidak dan lantak. Orang lain tak boleh. Kategori lain tak boleh. Sebab naturally kategori lain dia ada benda tu. Okey, itu orang hati. So detail nanti kita akan belajar minggu depan lagi. Okey, sekarang kita pergi kepada macam mana nak berbicara dengan orang telinga. Okey. Orang telinga ni, ibu, kakak, ayah, abang-abang, saudara adik yang saya sayangi dan saya doakan yang kebaikan sekalian, kena faham bahawa orang telinga ni adalah information oriented. Dia adalah maklumat. Kalau dia tak cukup maklumat, dia susah nak bergerak. Sebab itu, kalau arahan, katakan seorang itu orang mata, dia bercakap dengan orang telinga, dia kena belajar untuk mendetailkan arahan dia. Maksudnya kalau tak, orang telinga akan blank. Memang kena agak spesifik. Kadang-kadang bagi orang selain daripada orang telinga, kita cakap, benda tu boleh fikir sendiri. Tak, orang telinga kena detailkan. Saya ada satu case study. Ada satu orang bos. Bos ni orang mata. Okey. Orang nombor dua dia adalah orang telinga. Okey. Jadi selepas bos ni buat meeting, orang nombor 2 ni akan buat meeting satu lagi. Jadi bos ni dia kecil hati. Bos ni kecil hati. Bos ni kata macam tak hormat lah. Saya buat meeting, kemudian ada buat meeting satu lagi pula. Tak hormat. Pada dia tidak hormat. Dan dia memang mengharapkan orang nombor 2 ni biar berhenti kerja lah. Dia susahkan orang nombor 2 ni banyak benda biar berhenti kerja lah. Sekarang bila dia belajar ada forensik insan ni ataupun benda-benda mengenal watak ni, baru dia faham. Selama ni organisasi dia agak tersusun kerana orang nombor 2 tu. Dan orang nombor 2 inilah kenapa dia buat meeting kedua, sebab arahan bos tu dia tak faham. Jadi dan anak-anak buah yang lain yang telinga ni tak faham. Jadi dia membuat meeting yang lain adalah untuk kita nak tolong bos ni. Macam mana sebenarnya dia nak? Dia bincang-bincang untuk detailkan sebenarnya. Dan selepas maknanya memahami benda ni, apa kata orang mata tu, Ustaz, nasib baiklah dia tak berhenti. Rupanya selama ni yang susun organisasi tu sampai jadi okey adalah orang nombor 2 ni. Sebab tu surah Az-Zukhruf tadi Allah SWT sebut kan, wa rafa'na ba'dum, Allah angkat sebahagian kamu sebahagian yang lain. Masing-masing ada kekuatan dia. Kalau kita faham, kalau tak kita tidak akan menghargai orang. Kita kasih kita je betul. Okey. Jadi maknanya orang telinga dia teratur, dan orang telinga tak boleh nak rendah-rendah. Tak boleh nak cepat-cepat dan rendah-rendah, tak boleh. Tak boleh nak macam jom tak boleh. Hari ni kalau dia kata isteri kita orang telinga, jom balik kampung, tak boleh. Dia kena beritahu seminggu awal. Orang mata boleh. Jom balik kampung, setengah jam cakap pun boleh. Jom. Setengah jam pun boleh. Okey. So maksudnya itu kita kena kefahaman dengan kekuatan-kekuatan dia. Okey. Last kali orang akal. Kita akan detailkan lagi cara komunikasi pada minggu depan. Tapi ini sebagai mari kita faham dulu. Okey. Maksudnya macam mana cara berkomunikasi sebab berbeza. Okey. Last kali orang akal. Orang akal ni, ibu akak ayah saya sekalian, adalah kena faham. Pertama kena faham. Dia adalah objektif oriented. Dia berdasarkan kenapa perlu buat. Dia berdasarkan objektif. Sebab tu orang akal yang akan banyak tanya, kenapa perlu buat begini? Kalau kita tak faham, kita akan rasa dia suka petikai. Dia suka petikai. Kalau kita faham, kita akan rasa dia suka petikai. Tak, dia kena faham why, kenapa. Kalau dia faham kenapa, settle. Orang akal paling mudah kalau dia faham apa objektif dia. Okey. Orang akal, orang akan nampak dia adalah orang yang macam tegas. Seolah-olah tidak ada warna lain. Seolah-olah ada putih dan hitam saja. Sebab apa dia baik objektif kan? Dia orang akan anggap dia macam apa keras sangat dia ni kan? Dia bukan keras tapi dia objektif. Sebab tu nak bercakap dengan orang akal tak boleh
berbicara cara orang hati. Tak boleh bicara macam tolonglah, kesianlah saya ni. Tak bolehlah, kesianlah saya ni. Saya ni dalam anak yatim piatu. maksudnya tak boleh. Nak bicara akal, kena ubah objektif dia. Kenapa perlu macam ni? Ubah objektif dia baru boleh. Dan orang akal, kalau objektif dia hilang, dia akan lost dalam hidup dia. Dia akan tak tentu arah dalam hidup dia. Saya ada satu keluarga, family. Isteri dia orang akal. Suami dia orang akal. Isteri dia orang mata. Okey? Jadi isteri dia teridola dengan suami dia sebab suami dia dulu bercita-cita besar. Jadi apabila kahwin, kan, kadang-kadang barulah nampak realiti hidup macam mana. Isteri dia selalu halang suami dia nak buat benda. Kan? Sampai suami dia hilang objektif apa nak buat. Kan? Dan akhirnya suami dia jadi orang yang biasa, duduk rumah, tak ada cita-cita, tak ada apa. Lost. Hidupnya lost. Hidupnya tak tentu arah. Ikut flow je lah. Dan dia sendiri, dia kata dulu saya kahwin dengan dia sebab dia adalah orang yang bercita-cita besar. Tapi dia menghalang suami dia tu daripada ada benda objektif, akhirnya lost. Waktu datang kat saya, dia kata macam mana nak buat Zat? Saya kata, suami ni saya tengok ada orang akal. Jadi berbual dengan suami ni nak buat benda kena halang. Nak buat benda kena halang. Akhirnya objektif dia adalah kecil je. Dahlah aku dengan family je. Dan tak buat apa-apa benda banyak. Kan? Sebab bila objektif lost. Dan kalau nak bual dengan orang akal, objektif kena tukar. Contoh katakanlah dia nak bercuti ke Langkawi contohnya. Kita cakap, bang, kita pergi Tioman lah. Bukan cakap, jangan bercakap sebagaimana orang hati. Tioman best lah bang, ikan dia banyak, dia tak. Maksudnya kenapa kita perlu pergi Tioman? Dan bercakap dengan orang akal ni bagus by nombor, macam orang mata. Cuma beza dia, orang mata ni sebab kita nak cepat. By nombor tu 3 benda. Orang akal adalah bila kita shortlistkan 3 benda, dia terus nampak 3 benda tu apa. Beza di situ. Jadi orang akal bagus juga by nombor. Okay, saya cakap, bang, saya nak cakap dengan abang 3 benda. Okay? Kenapa kita perlu buat benda? Cari 3 reason. Itu gaya bercakap sebagai orang akal. Jadi maknanya, hari ni kalau kita di office nak meeting, kita kena kenal siapa bos kita, siapa team kita, siapa kumpulan kita, siapa orang pekerja sama-sama kita. Maka bila kita kenal, cara komunikasi dengan mereka tidak sama. Okey, itu sebagai bentuk komunikasi kepada pak-pak watak. Masya-Allah, itu dia Ustaz kan. Kalau kita dapat tahu bagaimana teknik dan caranya nak menggunakan apa bila bercakap dengan seseorang itu, pasti itulah dapat kelebihan kan. Siapa tahu mungkin orang yang kita dapat berkomunikasi itu lebih berkualiti kan, lebih mendengar kita dan lebih dapat ambil apa info yang kita nak dapat. Masya-Allah. Baik Ustaz, ada juga soalan-soalan yang kita dapat di Facebook, kata dari Halisa Muhammad Lisa. Okey, beliau ada tanyakan, Ustaz, saya orang apa ya Ustaz? Setiap kerja yang saya nak lakukan, saya kena sediakan barang tu dulu. Tapi lambat nak laksanakan. Terkadang tak terbuat pekerjaan itu. Nanti Ustaz akan berikan panduan di situ juga. Dan ada lagi soalan sebenarnya Ustaz. Ada yang bertanya, apa patut saya buat bila saya dan pasangan sangat berbeza? Ni saya tak tahu adakah saya orang akal, orang telinga ke, isteri saya, pasangan saya itu orang akal atau orang telinga, orang hati. Sebab berbeza daripada umur sampailah berbeza cara dekat rumah tu. Nanti Ustaz berikan pandangan sedikit di situ insya-Allah. Baik, kita nak berehat seketika Ustaz dan kita akan jawab soalan-soalan yang kita bawakan seketika lagi insya-Allah. Dan jangan ke mana-mana, terus kekal bersama IKIM. Kita akan kembali selepas ini. Tak kiralah di mana anda tinggal, rumah sendiri atau rumah sewa, kecil atau besar, tetap tempat kediaman kita. Jangan beralasan dalam menjaga kebersihan persekitaran rumah dan manfaatkanlah masa duduk di rumah untuk aktiviti mengindahkan rumah anda. Berikut adalah beberapa cara mudah mengekalkan kebersihan persekitaran rumah. Amalkan rutin bekala sendiri seperti menyelia barang-barang untuk dibuang, dikita semula atau disimpan dari masa ke masa. Buang sampah ke dalam tong sampah setiap hari, membasuh tandas dan ruang dapur serta
serta menyapu lantai di dalam dan halaman rumah. Amalkan secara konsisten dan dapatkan kerjasama daripada semua ahli keluarga. Pasti ia tidak membebankan. Kedua, cubalah menggunakan kreativiti seperti menghias kebun kecil di luar rumah atau meletakkan pokok yang sesuai di dalam rumah. Ia menampilkan kelainan dan suasana menenangkan. Keadaan persekitaran rumah adalah lambang kepribadian dan kerohanian penghuninya. Radio IKIM mengajak anda menjaga kebersihan kediaman dan persekitaran komuniti untuk keselesaan tubuh yang sihat dan minda yang ceria. Radio IKIM membawa kepada anda lagu-lagu nasyid terbaik di Malaysia. Memberi anda lagu nasyid yang mengusik jiwa. IKIM, inspirasi info ria Islami. Syukur, Alhamdulillah kembali bersama saya Syafiq Saleh dalam pertemuan Aspirasi 10.1 dan kita berada di rancangan Pesona di Zahra. Masya Allah, ramai sedang tonton sekarang. Terima kasih. Terus like, komen, share banyak-banyak. Dalam pertemuan kita mendengarkan perkongsian oleh Al-Fadhil Ustaz Muhammad Abdullah Al-Amin. Kita bincang dalam tajuk Mengenal Watak. Tadi sebelum berehat Ustaz, kita ada soalan yang ditanya oleh sahabat pendengar kita yang sempat komen juga dekat Facebook di situ. Beliau ada bertanyakan, Ustaz, saya ni orang apa Ustaz? Sebab setiap kerja yang saya lakukan, saya kena sedia dulu barang tu. Tapi lambat nak laksanakan. Kadang-kadang tak terbuat pula pekerjaan tu Ustaz. Bagaimana Ustaz? Silakan. Okey, kita minta DJ Syafiq tolong jawab dulu. Sebab dia adalah dekat-dekat. Orang yang paling dekat dan orang yang paling tak miss minggu. Cuba DJ Syafiq. Apa nama agak-agak? Saya agak-agak macam orang telinga Ustaz. Sebab betul, sedia barang tu dia kena detail. Tapi pergerakan tu adakah dia ada kategori boleh bercampur dengan lain-lain kategori juga ke Ustaz, macam mana? Okay. DJ Syafiq boleh feel tak kakak ni? Boleh feel tak kakak ni? Kenapa dia macam tu? Kenapa dia buat persediaan? Kenapa lambat bergerak? Boleh feel tak? Mungkin dia kena tahu kenapa dia perlu buat benda tu kot. Okey, so jadi macam mana DJ Syafiq kita sebut bahawa orang ni kalau daripada analisa daripada sekali perkataan ni adalah orang telinga. Okay. Kita kena faham Jadi memang sebagai orang telinga, kita takkan boleh gerak kalau tanpa maklumat yang cukup. Okay. Sebab tu kita kena sediakan barang-barang, sediakan barang. Okay. Dan kadang-kadang bila banyak bersedia itu, lang-las tak terbuat. Sebab banyak sangat tak terbuat. Sebab tu bagusnya orang telinga ni, dia kena faham dia punya diri dulu. Takut apa nanti kata aku ni apa lah tak bergerak. Bukan tak bergerak. Jenis kita macam tu. So kita kena limitkan maklumat yang kita perlu. Seorang telinga ni, dia nak ambil tahu semua benda. Hatta maklumat yang tak penting pun. Sebab dia suka. Itu kadang-kadang jadi terlambat. Kadang-kadang jadi macam tersekat untuk langkah seterusnya. Maksudnya, jadi akan nanti jangan lupa dengar kita punya Pesona di Zahra untuk seterusnya. Macam mana cara untuk meningkatkan diri kita selaku orang telinga. Ataupun maknanya watak-watak yang lain juga insyaAllah. Baik Ustaz, soalan seterusnya Ustaz ada kita dapat. Ustaz, apa patut saya buat bila saya dan pasangan sangat berbeza? Beza dari sudut umur sampailah berbeza cara dekat rumah tu Ustaz. Bagaimana Ustaz? Kalau tuan yang bertanya atau puan yang bertanya tu boleh detailkan beza tu apa, kita boleh maknanya analisa kes Alhamdulillah bagus. Saya cuba tu tanya balik. Tapi memang biasanya DJ Syafiq kita takkan bertemu dengan orang yang macam kita. Kita senang berkomunikasi dengan orang yang sama macam kita sebab dengan sendiri kita faham. Tapi dalam pasangan hidup biasanya saya jumpa biasanya lebih 85% orang berbeza. Sebab itu kita kena kenal apa kata Al-Quran surah Al-Hujurat. Allah SWT sebut, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Wahai manusia, kami jadikan kamu lelaki perempuan, mungkin suami isteri ataupun bangsa-bangsa kabilah-kabilah, lita'arafu, untuk kamu saling kenal. Maknanya proses kenal daripada kecil sampai
Abang Jamil. DJ Syafiq ya. Ya, Ustaz. Saya pernah dalam analisa dan kursus saya, satu orang umurnya 70 tahun. Tapi bagus, atuk ni bagus. Datang dia kata apa, Ustaz? Saya ni malulah Ustaz. 70 tahun ni bergaduh dengan cucu lagi. Bergaduh dengan cucu, malulah. Jadi bagusnya dia datang tu sebab nak tahu kenapa buat. Jadi apabila bertemu, maksudnya rupanya dua-dua adalah orang telinga. Jarang-jarang orang telinga, dua-dua orang telinga. Dua-dua ada SOP sendiri. Contoh suami, okey, isteri kena macam ni. Isteri, suami kena macam ni. Sampai tua bergaduh lagi. Tapi apabila dia memahami bahawa perbezaan itu adalah perbezaan cara berfikir sebagai orang telinga, maknanya okey kan. Tapi maksudnya belum kenal tu, maknanya li ta'arafu ni kena kenal sampai Abang Jamil gitu. Okey Ustaz, satu lagi soalan yang kita cuba dapatkan dari sahabat pendengar kita. Ada yang bertanya, Ustaz, soalan saya, salah seorang anak saya adalah orang mata yang mana semua nak buat cepat-cepat. Kadang-kadang belum sempat kita bagi instruction, dia dah buat. Dan pada satu segi, sebab semua dia nak dulu, kadang-kadang bila dia kemudian dia jadi marah. Bila dia dikemudiankan, dia jadi marah. Contoh, bila mandi waktu pagi, kalau dia tak dapat masuk bilik air terlebih dahulu daripada adik-beradik yang lain, dia akan jadi macam buat muka, rasa macam terkesan di hati. Dan ni antara sebab saya sebagai mak akan jadi, kadang-kadang jadi marah lah pula kan waktu pagi. Mohon bantuan dan juga panduan Ustaz. Okey, itu kena faham Orang mata dia ada reaksi spontan. Dia marah tapi marah dia spontan macam tu je. Dia maknanya marah. So jadi kakak ni tadi dia tak cerita kat kita dia tu watak apa pula. Kalau tahu watak apa senang nak analisa tu best lah. Tu maksudnya kena faham orang mata. Memang dia nak cepat-cepat. Okey, tolong salinkan satu benda ni. Orang mata adalah orang yang sangat menekankan soal masa. Tapi dia Syafiq tapi mata dia, tapi masa dia bukan mata kita, bukan masa kita masa dia. Bukan masa orang lain. Kena hati-hati. Masa dia. Ya. Kalau dia datang awal pun kami marah lagi. Kenapa lambat? Kalau dia lambat dia buat bekas posin dia je. Kan? Orang mata orang sangat menekankan soal masa tapi masa dia. Itu kelebihan orang mata. Faham Ustaz. Masya Allah. Baik Ustaz. Saya kira itu beberapa soalan yang kita dapat Ustaz. Namun kita lihat pada waktu masa kita memang agak terhad. Dan Ustaz mungkin di hujung ini sebagai sedikit Ustaz panduan, kesimpulan apa yang kita boleh buat, kita bincang berkaitan dengan komunikasi, berkaitan dengan orang mata, orang akal, orang telinga, orang hati Ustaz. Silakan. Okey, insyaAllah kita akan sambung komunikasi pada minggu-minggu depan. InsyaAllah jangan miss episode Zara. So saya kata 10 episode awal ni jangan miss. Dia penting untuk panduan asas kita kan. Ini bawa kakak tuan-tuan sekalian. Okey, sebagai kesimpulan dia